من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hari ini insyaAllah kita di tajuk yang ke-7, muka surat 13. Babu uquqil walidaini. Babu uquqil walidain. Bab pada menyatakan hukum derhaka kepada kedua ibu bapa. Hukum derhaka kepada kedua ibu bapa. Hadis nombor 15 yang marfu'. Hadis marfu'. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Bishr ibn al-Mufaddal qala haddatsana al-Jurairi an Abdurrahman ibn Abi Bakrah an Abi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir salasan qalu bala ya Rasulullah qala al-isyraku billahi wa uququl walidaini wa jalasa wa kana muttaki'an ala wa qawlu zuri ma zala yukarriruha hatta qultu laitahu sakata. Ya, bunyi hadisnya berkaitan dengan dosa besar di antara dosa-dosa besar. Ini ada besar, tapi nya besar lagi daripada dosa besar. Baik yang nyebut dia akbarul kabair. Dosa besar yang paling besar. Okay. Daripada Abdurrahman bin Abu Bakrah, daripada bapanya dia telah berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, apakah kalian mau aku khabarkan dengan sebesar-besar dosa besar atau dosa besar yang paling besar? Ini ada besar, tapi ada yang paling besar lagi. Rasulullah mengulangi pertanyaan sebanyak 3 kali. Para sahabat menjawab, bahkan wahai Rasulullah. Kami mau dengar ya Rasulullah. Bahkan. Baginda SAW telah bersabda. Pertama, menyekutukan Allah. Syirik. Ya, dosa besar yang paling besar. Pertama, syirik. Atau menduakan Allah Ta'ala. Dia percaya dengan Allah. Tapi dia percaya dalam masa yang sama. Dia percaya juga dengan tepekong. Kita dangar orang kafir nak. Kami bukan percaya tepekong. Cuma tepekongnya tukang nyampe aja. Kepada Tuhan. Syiriklah. Kan jadi dua Tuhan. Allah, tepekong. Kita percaya dengan Allah. Tapi dalam masa yang sama kita percaya dengan dukun bomoh. Sama aja. Jadi dua. Satu Tuhan kita Allah, dua Tuhan kita bomoh atau dukun. Yang menduakan Allah. Dia dipanggil isyrak. Menyekutukan Allah. Mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4, mungkin 5. Paling sikitnya 2 lah. Karena kita mesti percaya bahawa Allah itu esa. Satu aja. Tiada kuasa dapat mengatasi kuasa Allah. Apapun ya, siapapun orangnya. Okey, tiada. Semua yang berlaku di alam semesta tu, semua dengan kehendak Allah. Tanpa kehendak dan izin Allah, dia akan berlaku. Walaupun kadang-kadang kita rasa kita maulah. Ayah nyuruh kita kadang-kadang syirik. Kita rasa kita. Aku semua. Si kita tahu di backing kita siapa? Yang mengizinkan kau dapat maulah Allah. Okay? Allah bila-bila masa dapat cegah kita daripada maulah benda. Baik. Ya, yang pertama. Syirik atau menyekutukan Allah.
Macam-macamlah cara menyekutukan Allah tu. Termasuk juga kita percaya dengan pokok ya ada penunggu. Percaya dengan pokok ya perlu diberi hidangan makanan kah di bawah pokok ya supaya jin-jin yang jaga hutannya supaya si ngaco kita. Kita ada izin cucuk lalu. Dah orang Melayu sebenarnya. Oh datuk, nenek dalam hutan. Cucuk nak lalu. Siapa atuk nenek kau siapa? Jin. Jadi dia percaya bahawa yang menguasai hutan ni jin. Padahal yang membunuh hutan ni siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Patutnya baca ayat-ayat Quran, baca zikir-zikir yang diajar oleh Rasulullah. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Baca 3 kali pagi, 3 kali petang. Kita nak pergi ke hutan ke sian, kita nak pergi ke laut ke sian, kita nak pergi ke angkasa lepas ke sian. Baca ya. Kita akan dihindari oleh Allah Ta'ala daripada gangguan-gangguan apa aja jenis makhluk-makhluk. Dan baca di sampingnya, baca A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kira aku berlindung dengan Allah daripada kejahatan makhluk. Apa aja jenis makhluk? Makhluk binatang buas kah? Makhluk yang berbentuk jin kah? Sama ada jinnya jin syaitan yang berbentuk jin, syaitan yang berbentuk manusia, binatang-binatang buas, binatang-binatang membisa, kalajengking, termasuk ular-ular, harimau yang buas, naga, buaya. Kita dengar, a'udzu bikalimatillah. Aku mohon berlindung dengan kalimah Allah. Bikalimatillah tamat, kalimah Allah yang sempurna, min syarri, daripada kejahatan, gangguan dan sebagainya, ma khalaq, daripada ciptaanmu. Yang Allah ciptakan banyak. Nak ganas-ganas. Ada ular, ada segala macam. Nabi Nuh baca 3 kali pagi, kat subuh, kat kita semayang apa semua. 3 kali petang tadi atau lepas maghrib tak. Baca, maka kita dijaga dari lepas maghrib sampai subuh esok. Kita baca lagi kat subuh, kita terjaga sampai sampai malamnya, petang. Lepas maghrib kita baca lagi. Jangan tinggal. Ia senjata ampuh kita yang dibekal oleh Allah Ta'ala yang bekal melalui nabinya. Jangan sekali-kali percaya dengan kuasa-kuasa yang membuat kita jadi syirik. Karena dosa besar yang paling besar, kata Nabi, ialah syirik, menyekutukan Allah apapun bentuknya. Apapun bentuknya. Orang Melayu tu banyak benda-benda karut ke daya. Percaya dengan benda-benda ke daya. Kadang-kadang keris ditangas keris setek, mesti ditangas. Keris kalau terbang nyucuk hitam pun. Jadi keris yang perlu ditangas supayanya si ngaco. Ada seorang hamba Allah. Keris engkahnya berhatilnya. Nya nyusing saya lah benar kesin tahu ceritanya. Tengah kau keris aku yang mana. Semalam-malam berbunyi adanya. Macam bergerak bah. Gerak. Ya. Ke dalam sarung. Bergerak. Saya dan Angga nyerita. Macam ni kamu lah. Hanya minta makan lah ya. Makanannya darah. Kita ni lah malah nak nyedia darahnya mana. Maka caranya ialah ditangas. Tahu tangas kah? Api debah Nak. Ke kemenyan.
ditangas. Adalah mentera-mentera dibaca, tangas. Malam Jumat ya lagi. Supaya keris ya, si berolah ke daerah lagi, bunyi-bunyi ngaconya tidur. Bertunjuk ngaku keris padangnya. Si mau yang tunjuk. Saya mikir itu pebulak itu. Jadi dia percaya, keris ialah jaganya lama tu. Yang padahnya sebelum baca A'udzubikalimatillah tammat min syarri ma khalaq. Nah, keris yang jaganya. Siapa nak jahit dengannya, keris yang angkat. Kan cerita kartun. Sudah masuk akal lalu. Tapi nya orang tua, tapi nya percaya. Syaitan udah talbis iblisnya udah. Mentalbisnya. Dah masuk dalam fikirannya, masuk dalam kepercayaannya. Susah nak dibuang. Udah mutalabis kata bahasa Arab. Nya udah dikuasai oleh iblis. Ya, kitab talbis iblis ya. Artinya pengaruh dan kuasa iblis mempengaruhi kita. Baik. Ya, yang pertama, syirik. Yang kedua ialah tu yang tajuk kita tu lah yang kedua. Yang kedua ialah derhaka kepada kedua-dua ibu bapa. Kedua-duanya. Ya, dosa besar yang paling besar juga. Dosa besar yang terbesar. Di samping syirik tu ialah derhaka kepada kedua ibu bapa. Besar pada dosa. Kita sih terasa sebenarnya. Yang kita hidup dengan mak bapak kita dari kecil. Nah, kadang-kadang kita melawan. Kadang-kadang kita malas disuruhnya. Kadang-kadang kita tinggi suaranya. Sedangkan Al-Quran nyebut, pun sih boleh. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Jangan kau berkata kepada ibu bapakmu, وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang karim, yang sopan, yang hormat. Pilih perkataan ke kelakangannya. Jangan kedak kau kelakang kawan kau kelakangannya. Jangan. Karena murtabatnya tinggi. Berkahwin dah dengan bapak. Dah. Kau. Orang Kelantan biasa ke. Ada mak itu kan yang nama aja. Mak nama Minah lah. Minah. Saya mula dulu kan kena. Kelantan makan maknya. Tunggasnya nama. Dah biasa. Bapak tunggasnya Doloh. Dolah. Doloh. Minah. Aku mu. Mu tu kau lah. Mu bahasa kita. Aku mu. Kita ni dah berani. Maka kedai yang apa. Allahu Akbar. Kita bagi kita nak. Kita. Sebut nama kita. Habib. Habib mau ya. Sebenarnya. Atau saya mau ya. Biar sopan. Okay, sopan. Kerana martabatnya tinggi. Silap ya kata-kata kita yang boleh membuatnya kecil hati, kita berdosa. Kadang-kadang mak bapak tu, yang kecil hati, si mana? Yang dipendamnya saja. Yang malas nak banyak cerita. Walahan yang kecil hati. Sekalinya kecil hati disebabkan oleh kita, disitulah adanya dosa. Dosa apa tadi? Dosa besar yang paling besar. Yang kecil hatinya terasa, yang rasa si berguna, sejaknya dah tua, anak-anak masih peduli dengannya lagi. Dulu lagi kecil berkelulut je tepi kita nak serta berjalan, nangis dan ikut. Masa lagi kecil dulu. Bergantung dengan kita, nak kita nak berjalan, gagu berjalan. Dah bujang, dah besar, diajak berjalan. Mesti mau. Yo. Ajak berjalan mesti mau. Jangan raya semua. Jangan kawan.
Jalanlah mak bapak, mun mak bapak dia ada bini, dia ada maknya. Jalan dua orang. Mun si ada, jong seorang jalan. Kecil hati sih, kecil hati sebenarnya. Tapi kita dihibur tadi. Ya sih masalah lah. Kita kecil hati. Tapi akibatnya kau sebagai anak ya, kau dah dianggap berdosa. Kau dah dianggap berdosa. Bila mak bapak maaf terasa, kau dah berdosa. Sebab ya dalam Al-Quran tadi, wa qul lahuma qawlan karima. Berkatalah kepada mereka berdua, dan berbicaralah kepada kedua mereka berdua dengan perbicaraan dan kata-kata lemah lembut, sopan santun. Si mengecil hatinya. Sama ada dengan perbuatan, atau dengan perkataan, atau dengan gerak-geri kita. Menunjukkan kita macam si berpasukannya. Jangan acuh je orang tua tu. Entah rumah orang tua je. Si terkabir aku nak jaga. Betul? Banyak di rumah orang tua di Kuching tu. Pemain rami. Nak tua-tua. Macam-macam bangsa tengah saya. Melayu ada, Cina ada, Dayak ada. Yang raminya Melayu lah. Ini 7. Ada seorang yang ada 7 anak. 7 orang anak. Seorang pun siapa jaganya. Akhirnya mesyuarat berkeputusan antara rumah orang tua aja, mak bapak. Apakah gembira mak bapaknya? Sedih. Ni anak nak dijaga aku dari kecil 7 orang dulu nak ditimang ku, nak disuap ku makan, nak disusu aku, nak dipelihara, nak dimasuk ku baju, nak dicuci ku beraknya, dicuci ku badannya, beri mandi, diindung masa tidur ni. Hilang. Si sedih tak? Sedih. Ni sudah hilang. Oh, sidak ya. Nak digendong gigi kecil dulu, nak ditimang gigi kecil dulu, nak disuap ku makan dulu. Sidak tok lah buang aku di rumah orang tua. Ya. Si sedih. Sedih. Siang malamnya sedih. Nyerita pun nangis. Nyerita nangis. Sedih. Si dia bas ke? Raya ke hari apa ke saya cuti umum ke public holiday ke? Sedang bas. Harap kan? Tidak penjaga-penjaga di rumah orang tua aja. Sakit si Datuk jangan ubat. Ingin nak makan Datuk jangan beri. Si terkabir mandi Datuk ambil mandi. Anak saya dah peduli lalu. Allah akan balas. Macam ni Allah balas. Anaknya kelak akan molahnya kedai. Masa tu anak gigi kecil, belum nampak olah jahit. Nyagi kecil, nyagi bergantung ke kita. Belum nampaknya jahit. Tunggunya dewasa dulu, nangga rupanya. Jadi kedak kau jualnya kelak. Macam ni kedahaka dengan mak bapak, gialah anak kau akan menderhakai kau. Dibalas kontan oleh Allah Ta'ala. Salah satu dosa yang dibalas di dunia dan akhirat 2 sekali ialah dosa dahaka kepada kedua ibu bapa. Dibalas di dunia dan dibalas di akhirat. Main. Okay? Sebab ialah benda ya bahaya. Sebab yang Nabi madah di situ ialah menderhakai kedua-dua ibu bapa. Bukan mak aja, termasuk bapa lah. Termasuk bapa. Mak dan bapa lah. Bukan mak aja, bukan bapa aja. Tapi kedua-duanya. Dan mau kita nangga dalam surah Yasin misalnya nah. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Surah Yasin ayat 12. Dalam surah ini, dalam ayat
12 ini, Allah menceritakan tentang perbuatan-perbuatan kita. Derhaka dengan mak bapak, atau kita baik taat dengan ibu bapa, semuanya akan diperlihatkan di akhirat nanti. Terjemah ayatnya, sesungguhnya kami, kata Allah, menghidupkan orang-orang yang mati. Lah, kita akan hidup balik. Selepas mati itu, kita akan hidup balik. Nuhyil mauta, artinya kami akan menghidupkan manusia balik. Dan kami tulis. Tuliskan segala yang mereka telah kerjakan. Siapa nulis? Raqib Atid. Itulah dalilnya. Dan orang si percaya benar tak Raqib Atid nulis tu. Tiap-tiap hari baca Yasin, si tahu makna. Dari tahun baru dia baca Yasin. Si tahu. Orang madah tu madah si percaya. Orang Yasin dibaca tiap-tiap hari nyebut ayatnya si tahu. Dan kami tuliskan segala yang mereka telah kerjakan. Sama ada nak dikerjakannya yang baik, jahit, semua ditulis. Derhaka dengan mak bapak atau baik melayan mak bapak, semua ditulis. Tiada terkecuali. Tiada tinggal satu huruf pun. Semuanya dirakam dan ditulis oleh malaikat Raqib dan Atid. Tuliskan segala yang mereka telah kerjakan, serta, bukan saja tulis, sangat tak? Segala kesan-kesan perkataan. Kita kelakar. Kesan kelakar kita. Berapa banyak dah kita kelakar di dunia tu sejak kita pandai kelakar duk sampai kita mati umur 70 misalnya. Berapa banyak dah kita kelakar. Rupanya semua nak dikelakar kita ya dirakam. Perkataannya. Demi perkataan, demi perkataan. Segala kesan perkataan, bukan saja perkataan, dan perbuatan. Apalah kita. Sama ada perbuatan kita yang perbuatan bagus, perbuatan jahil, semuanya ditulis. Yang mereka tinggalkan masa di dunia dulu. Semuanya dibangkit di akhirat. Disebut. Tiada tinggal. Sebab ya kita berkumpul di padang mahsyar, masa kita dihisap, ya tu namanya dihisap, lama. 50,000 tahun. 100,000 tahun. Kena lama. Banyak kan perbuatan kita. Dalam keadaan kita, si berpakaiannya lagi. Dengan kepanasan, terik matahari dan sebagainya. Kehausan. Tambah-tambah si dapat minum air telaga Nabi. Dilarang. Mohon dapat minum air telaga Nabi itu okeylah. Si akan haus sampai bila-bila. Walaupunnya di padang mahsyar. Tapi punya siapa minum ditolak. Disebabkan sesuatu perkara yang tertolak. Cuba tak bayangkan. Ada yang lemas dalam peluhnya sendiri. Ada peluhnya sampingkan betis. Ada peluhnya sampingkan paha. Ada peluhnya sampingkan perut. Peluhnya, hanya lemas dalam peluhnya. Kau tak banyak peluhnya. Ada peluhnya sampingkan geruk. Ada peluhnya sampingkan hidung. Air peluh tu ajaklah kau nyaman air peluh. Dah ajak masin, lekat, lekit nak. Rimas kita oleh. Coba kita bayang. Benda yang semua kita akan lalui kelak. Tapi mudah-mudahan kita minta dengan Allah supaya kita dipermudahkan urusan-urusan padang mahsyar. Berdoa. Ya Allah, hindarikanlah kami daripada huru-hara dan kesusahan dan kepayahan ketika berada di padang mahsyar. Minta selalu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Allah tadi dalam surah Yasin, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati dan kami tuliskan segala yang mereka telah kerjakan serta segala kesan perkataan dan perbuatan yang mereka tinggalkan. Dan ingatlah, kata Allah, tiap-tiap sesuatu kami catatkan
satu persatu dalam kitab, iaitu Ibu Suratan, yang jelas lagi nyata. Dihantar ke Lauh Mahfuz. Dan ditulis malaikat hari-hari, disimpan di Lauh. Lauh tu adalah tempat nyimpan. Mahfuz tu yang tersimpan, yang terpelihara artinya mahfuz. Lauh Mahfuz. Tempat nyimpan yang terpelihara. Malaikat nak tukar catat aja, enggak boleh nangga. Selain daripadanya sih boleh. Okey. Terpelihara di sini. Sebab nak ya si dicemari, saya ada siapa si bocor lah. Sebab ya syaitan dulu dia bebas naik ke atas nun. Ngintai-ngintai Lauh Mahfuz nak nangga nak apa. Nasibnya tu apa debah nun. Padahal dengan bomo. Setelah lahirnya Nabi Muhammad, Allah Ta'ala sekat. Si boleh lagi syaitan-syaitan dan iblis menerobos pergi naik ke atas untuk mengintai-ngintai dan dengar cerita tentang nasib-nasib manusia depan yang tertulis di Lauh Mahfuz. Si dapat lagi. Ya surah Yasin tadi. Jadi dalam surah Yasin ada benda apa. Jadi mau nanya ni ada kita dicatat amal kita. Surah Yasin ayat 12 ni. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ya terang. Yang salah dalam surah Yasin tu banyak. Quran semuanya baguslah. Di dalam surah Yasin tu banyak menceritakan benda-benda kedaya. Yang kita hanya membaca aja. Membacanya bagus. Baca Yasinnya bagus. Kan Quran. Tapi jangan dihadkan harinya dan malamnya. Baca bila-bila masa. Boleh. Ayat yang kedua tadi. Iaitu derhaka kepada kedua ibu bapa. Rasulullah pun duduk sedangkan sebelumnya baginda dalam keadaan bersandar. Nabi tak bersandar kelakar. Kayak lu duduk pia. Dan perkataan azur, kata Nabi, nombor 3. Iaitu berkata palsu dan berbohong. Ya, dosa besar yang paling besar. Pertama, tak syirik. Kedua, derhaka kepada kedua ibu bapa. Ketiga, suka pebulak. Yang kelakar pebulak. Ada aja sup yang kelakar. Ditambah-tambahnya orang nyedap kelakarnya. Ditambah-tambahnya pebulak-pebulaknya. Ia dipanggil qauluz zur. Perkataan yang berdusta. Suka berdusta, suka berbohong dan pebulak. Apa aja? Walaupun kata Nabi ketika bergurau. Jangan ada unsur-unsur bulak. Walaupun dalam gurauan. Termasuk. Mungkin kita bergurau, tapi bagi orang nak digurau, kita tak anggap serius. Apa tambah mu kita si mandah ya tek gurau. Nya dah anggap serius. Wio, macam nak ya ada ringan. Telefon nak. Telefon tapok lah poket. Pinjam telefon kau lo, kena telefon aku saya ada bateri. Tinggal rumah. Dah nak. Walau poket. Tinggal rumah. Tiba-tiba telefonnya bunyi. Kering, telefonnya bunyi. Pula mati leput itu. Bahaya. Ya, mungkin ya benda ringan. Ada pebulak yang orang kena bulak ya menganggap ya serius. Yang jadi macam depresi oleh kata-kata kita. Padahal kita tak main-main aja. Sebab ya Islam melarang qauluz zur tu apapun bentuknya. Sama ada kita melapaskannya cara bergurau atau cara serius apatah lagi lah. Karenanya boleh membahayakan. Dannya salah satu daripada dosa
dosa besar. Dan yang keempat, persaksian palsu. Membuat tuduhan palsu di mahkamah. Orang tu sebenarnya si bersalah. Nya direkanya. Kesalahan orang ya. Saksi pun direkanya. Peguam-peguam pun dibayarnya. Supaya seolah-olah macam orang yang benar-benar salah. Padahal si salah. Oleh kerana tu saksinya aja ada berapa puluh orang. Bukti-bukti nak direka. Walau semua ya rekaan dan palsu. Akhirnya kawan tu masuk penjara. Katalah 10 tahun. Hanya kerana dakwaan palsu. Cuba tak gambar. Mungkin nak hukum bunuh, lagi dahsyat. Katalah tuduhan palsunya tadi serius, nyetuk bunuh orang. Ada bukti direkanya, bereka-rekanya, macam benar je upah bukti. Bicara di mahkamah pun oleh kerana peguamnya fasih berkelakar, pandai ngelak, pandai ngelik, pandai segala macam, menang. Bila menang dah, nyetuk dihukum, tembak sampai mati. Macam ni orang pun keluarga. Dia tahu itu si bersalah. Dan yang punya yang molah tuduhan palsu. Apakah akan hidup aman? Dia akan hidup aman. Mungkin benda yang selalu menghantuinya. Mun seorang, mun 2 orang polanya. 3 orang, 4 orang. Banyak orang dipolahnya tuduhan palsu macam ni. Saya rasa jiwanya si tenang. Sebab ya Islam menganggap serius tuduhan palsu. Jadi Rasulullah Rasulullah mengulangi sehingga aku perawi berkata, kalaulah sekiranya Rasulullah itu diam. Jadi Nabi tu diulang sampai tidak lejuk dengar. Cuba diam ke Rasulullah, aku mendengar. Nabi malah ulang perkataan keempat tadi. Syirik, derhaka kepada kedua ibu bapa, sumpah palsu, perkataan palsu, suka berbohong, dan membuat tuduhan palsu. Diulang Nabi. Sambil duduk Nabi ngulang. Kena Nabi ngulang nak madah betapa seriusnya benda ya. Betapa seriusnya 4 perkara tadi. Dosa besar yang paling besar. Kalau kita lihat kandungan hadisnya dalam buku lain. Satu, dosa terbagi menjadi 2. Iaitu dosa besar dan dosa kecil. Dan kedua, ancaman keras atas perbuatan derhaka terhadap kedua orang tua dan perkataan palsu atau batil. Dia dah sebut kita ni. Yang ketiga, derhaka kepada orang tua adalah dosa besar. Keempat, penegasan haramnya dusta dan besarnya keburukan hal tersebut. Dan kelima, kecintaan para sahabat kepada Rasulullah SAW serta ketinggian akhlak mereka terhadap beliau. Okey? Ya, yang dapat kita ambil pelajaran dalam hadis yang kita baca tadi. Okey. Kemudian hadis seterusnya, hadis yang ke-16. Haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Jarir an Abdul Malik ibn Umair an Warrad katib al-Mughirah ibn Syu'bah qala kataba Muawiyah ila al-Mughirah uktub ilayya bima sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Warrad fa amla alayya wa katabtu bi yadayya inni sami'tuhu yanha an kasratis su'al wa ida'atil mal wa an qila wa qal. Itu lain, ada kaitan dengan ada hakang kedua ibu bapa. Tapi cantik hadis tu. Apa maknanya? Daripada Warrad, tukang tulis bagi Al-Mughirah. Zaman dulunya ada tukang tulis. Yang kelakar sentiasa ditulis. Bin Syu'bah. Dia telah berkata, Muawiyah telah menulis kepada Al-Mughirah. Tulislah dan kirimkan kepadaku dengan apa yang pernah engkau dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Warad berkata, maka dia mengimlakkan, menuturkan perkataannya kepadaku dan aku menulis dengan tanganku. Sesungguhnya aku telah mendengar daripada Rasulullah SAW melarang daripada banyak soal. Banyak nanya. Okay? Nanya nasib penting lah maksudnya. Mensia-siakan harta, membazir, dan banyak bercakap. 3 yang dilarang Nabi. Banyak soal. Ni ada faham di mana nyoal juga. Atau nyoal orang nak nguji orangnya. Ya soal macam ni dilarang dalam Islam. Punya yang benar si tahu nyoal, ya boleh. Ya. Ada kan orang macam ni. Soalnya Ustaz tu. Kak lagi soalnya Ustaz ni. Hanya nak compare. Okay? Kayak nak asal. Dia nak. Ustaz dia lain. Ustaz tu lain. Ni nak benar. Orang hanya dah tahu apa jawapan yang betul. Yang nak ngetes ilmu Ustaz. Ya dilarang dalam Islam. Ngetes orang macam ni dilarang. Banyak nyoal macam ya dilarang. Menyoal benda-benda kita si tahu dan ingin tahu, silakan. Si dilarang. Dan yang kedua, mensia-siakan harta. Suka menghabiskan harta dengan benda yang si penting. Atau benda dah ada, beli lagi. Dah ada benda ya, dah kata orang, dah ada di rumahnya benda ya. Malah beli lagi, beli lagi, si penting, mensia-siakan harta. Okay? Dah cukup sebenarnya benda yang dah ada. Tapi, akhirnya bila benda dah si bagus lagi, buang. Dia dipanggil mensia-siakan harta. Buang. Masak banyak-banyak. Masak puyuk sampai 5-6 kong. Orang di rumah cuma 2 orang. Kelak basi. Basi, buang. Yang mensia-siakan harta. Masak, goreng ikan. Orang dah 2 orang, goreng ikan sampai 10 ekor. Okay? Kena basi dah. Ini, bik dengan pusat, dah. Yang mensia-siakan. Si dilarang bik dengan pusat. Tapi kau sengaja malah macam ya. Macam seolah-olah mensia-siakan harta. Dibuang dalam sink. Dan nasi itu. Nasi dibuang. Orang di kampung dulu, si dibuangnya. Ini dijemurnya. Dijemur pola ketup. Tahu ketup kah? Diaruk Nah, pola ketup kah? Ketup ya boleh ke molah manisan. Kah gulapung? Nah, ya kan? Apa-apa kan? Pak segi pakai cuannya. Nyaman juga. Ada jual gede nak. Makan krop. Rice apa? Pop. Rice pop. Ya, Nurdin ada. Rice pop nama. Dia pernah makan ya lah artinya. Okay. Atau si dibuang. Dalam sing. Sampai tersumbat sing. Pola tapi boleh juga. Okay. Tapi kebanyakan orang memilih lebih baik dibuang. Kerana malas nak olah. Tapi berdosanya si terasa. Kedaya dosa besar. Si terasa yangnya molah dosa. Okay? Kerana dosa baginya ialah curi, makan babi. Ya jangannya tahu dosa. Dosa ya si tahu. Yang disebut Nabi tadi. Banyak nanya, banyak mensia-siakan harta, kemudian banyak berkelakar. Kelakar kotak-kotak kelakar seorang. Siapa di stop kelakar. Maunya dah mula mulutnya kelakar, orang lain nak nyambung dengan siapa. Siapa dicelah. Ada orang kelakar. Narik nafas mengisi sempat.
Bukannya banyak ilmu. Okey. Ia banyak kelakar. Maka dia mengimlakkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Pertama tadi kita ulang balik. Kasratis soal. Kasratis soal tu banyak gila soalan. Kasratis soal. Bertanya tanpa ada kepentingan. Sebenarnya benda sih penting, tapi suka nanya. Dia nak coba. Ayah panggil dak Bani Israel dulu dah ya. Baik akhirnya dikutuk. Dikutuk dak bangsa Israel. Sampai kiamatnya dikutuk. Begini tu jahit sampai kiamat. Dilaknat. Padahal asal Bani Israel itu adalah bangsa yang dicintai, disayang oleh Allah. Sama macam orang Arab. Begini tu. Tapi oleh kerana ya tadi banyak sesuatu dipolaknya membuatkan Allah jadi murka, akhirnya mereka dilaknat. Salah satu panggilannya kasratus soal. Suka nanya benda si penting. Misalnya masa Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel daripada cengkaman Fir'aun. Nah, Nabi Musa kan orang Bani Israel juga. Yang nak menyelamat bangsanya daripada diperhambakan oleh Fir'aun di Mesir. Bila berjalan balik dia. Lalu kan antara Mesir dengan Timur Tengah kan ada lautan, Suez Canal. Lautan Merah. Red Sea. Masa ya, belum ada Suez Canal ya. Macam nak di Mesir kena itu. Lautan antara benua Afrika dengan Asia. Kan tengahnya Lautan Merah. Asia akan berlaku Nabi Musa melemparkan tongkatnya, laut itu terbelah. Bila laut itu terbelah kan Nabi Musa ngembak sidak Bani Israel tu menyeberang sampai ke seberang. Sampai ke tanah Timur Tengah tu, macam Mekah, Hijaz, Palestin, Suria dan sebagainya. Masanya namanya Syam lah. Fir'aun pun ikut juga belakang. Akhirnya naik tertutup, mati habis. Dan Fir'aun dengan bala tenteranya. Sampai perjalanannya naknya menuju ke Palestin. Datuk Bani Israel tu nak balik ke Palestin. Di perjalanannya sedaknya nemu orang nyembah berhala. Masa ya kan masih banyak nyembah berhala. Nyembah berhala, duduk, nangis depan berhala ya. Diusap-usap berhala, dicium, nangis, disembah, tunduk, sujud dengan berhala. Lalu kata adanya minta dengan Nabi Musa. Kami ingin nak jadi kedaya. Tidak ada Tuhan disembahnya lah. Cik boleh kata kita orang untuk kata Nabi Musa, maka Allah dah nolong kita orang selamat daripada cengkaman Fir'aun. Masih juga dia nak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingin nak dipolah terpekong lah macam-macam. Ayahnya nanya. Tanya kena sih boleh. Apa salahnya? Masalah supaya kita nampak Tuhan yang disembah kita. Tu kau ibadah Tuhan. Tuhan kita nak daripada kau isi nampak. Saya tidak tu Tuhan nampak, boleh disium, boleh disembah, boleh disujud depannya dan segala macam. Tanya. Akhirnya Musa ambil amaran. Kita orang lagi nak nanya benda kedaya. Aku madah sih boleh. Masih lagi nanya. Kita tu Muslim. Kita tu aku ngembak agama Tauhid. Agama percaya bahawa Tuhan kita adalah Allah. Lagi kenanya, kita orang akan kutinggal, kata Nabi Musa. Maka baru dia diam. Si nanya lagi. Ya banyak nanya benda nak si penting. Patutnya kita orang kata nak yang haram, si boleh syirik, udahlah habis cerita. Si dah perlu kau nanya lagi. Sama macam orang-orang Bani Israel juga cerita dalam surah Baqarah. Disuruh nyembelih lembu. Allah nyuruh nyembelih lembu.
Kita ambil lah lembu mana-mana pun sembelih. Tu si, lembu warna apa? Banyak tanya. Lembu laki ke perempuan? Bulunya macam ni. Apakah lembu nak si dipakai bajak sawah ataupun lembu dipakai bajak sawah? Lembu yang warna apa? Kan banyak tanya. Sepatutnya apabila Allah nyuruh, terus carilah mana-mana lembu. Allah si tentu. Carilah mana-mana lembu. Tok nanya. Akhirnya disusahkan. Cari, kan dalam Quran ni nyebut, cari lembu warna keemasan. Nah, dari siapa cari? Cari lembu yang si pernah diguna untuk bajak sawah. Cari lembu yang betina, yang banyak anak. Cari lembu yang dah akhirnya si kabin cari. Coba tadi apabila disuruh Allah melalui Nabi Masaya, Nabi Bani Israel, terus cari je lembu. Habis cerita, tu kau banyak tanya. Akhirnya diberat-berat oleh Allah SWT. Akhirnya si dapat cari. Sama macam unta Nabi Saleh. Sama juga. Akhirnya Allah turun bala bencana daripada langit. Mati sekampungnya. Disebabkan unta itu. Okay? Ya semua disebabkan oleh banyaknya tanya. Sebab ya Nabi Madah, kasratis soal tu si bagus. Boleh nanya benda yang penting. Mau nak nanya benda yang penting. Okey, yang kedua, idha'atul mal. Boros. Dan berpoya-poya membuang-buang harta tanpa memperhatikan aturan agama. Dan tidak menjaganya dengan layak. Pertama, boros. Ia termasuk idha'atul mal. Mensia-siakan agama pertama ialah boros. Membazir. Macam nak pada saya tadi. Benda ada, beli juga. Sukar enggak. Beli lagi sikit. Pergi je ke pasar, ke supermarket, ke shopping komplek. Induk pernah sikit. Beli sikit. Di rumah dah ada apa? RM5 dah. Beli sikit ke apa? Induk nangga. Beli. Ia boros. Okay? Orang miskin nak beli sikit bukan main susah. Kau RM45 beli. Okay? Ayah boros. Innal mubazzirin kanu ikhwanis syayatin, kata Nabi. Orang-orang yang membazir adalah saudara syaitan. Dia beradik dengan syaitan. Dan berpoya-poya. Menghabis duit dengan berpoya-poya. Tahu berpoya-poya kan? Berseronok-seronok. Menghabis duit dengan minum arak. Habis duit dengan beli dada. Habis duit dengan perempuan, sondal, pelacur dan sebagainya. Habis duit pergi ke disco. Habis duit pakai di hambo-hambo. Bukan disedekah. Digunakan ke arah mendurhakai Allah SWT. Ia dipanggil berpoya-poya. Bahasa Indonesia berfoya-foya. F pakai. Kita P, poya-poya. Nya berfoya-foya. Membuang-buang harta dan memperhatikan aturan agama tanpa memperhatikan aturan agama. Nya nak berbelanja ya, si mikir hal agama. Mikir nafsunya aja, suka nak beli. Kita sebelum beli, kita ukur dengan fikiran kita. Itu penting tak aku beli itu? Mesti apa penting si dulu lah. Dah ada RM2 di rumah. Tapi kau genduk nak enggak? Acak nak sikit tu, beli sikit saya. Kau hati tu memang mau. Tapi kalau kita fikir, agama melarang. Ya dianggap membazir. Si Adi beli. Sebab dalam Tok Madah, dalam buku sikit membuang-buang harta tanpa memperhatikan aturan agama. Dan tidak menjaganya dengan layak. Letak dijaga dengan semestinya. Dibazir, diboros, digunakan untuk berpoya-poya. Kemudian yang ketiga, waqila waqal. Yang dilarang Nabi, qil waqal. Peti qil waqal. Mengkhabarkan segala apa yang didengar.
Cak kira tu ah. Semua nak dari medsos ya, media sosial. Klik tangga lalu di forward dengan orang. Semua nak di tangga ni dengar, wah yang baca pala aja teh. Tajuk je dibacanya. Yang bagus dia bunyi di forward dengan orang. Padahal dalam kandungannya sih ada nak si betul. Yang si sempat baca naik panjang gila. Tajuk bagus tangganya. Yaqil waqal. Semua benda nak dengar, nak dibacanya. Semua benda nak didengar dan dibacanya tadi. Semua diceritanya dengan orang. Diceritanya dengan orang. Ya dilarang dalam Islam. Tapis dulunya dengan iman kita, dengan agama kita, dengan pemahaman kita. Bagus apa? Kenapa dalam media sosial banyak no dipolahnya macam doa kah, kata-kata hikmah lah. Nah, berbunga-bunga, datuk segala macam. Macam masa Maulid Nabi itu. Macam-macam ada. Nah ya. Banner. Nak. Macam banner. Nak. Nah ya. Di save kirim kawan. Save kirim kawan. Pagi-pagi, salam Maulid Rasul. Saya nanya dengan biaknya dalam Facebook saya. Apa erti salam Maulid Rasul? Tapi biaya bagus, dia jawab. Apa erti salam Maulid Rasul? Kau sih boleh ambil salam benar kan? Assalamualaikum. Boleh. Karena salam Maulid Rasul saya ada dalam Islam. Saya ada yang pernah ngajar. Salam subuh, salam Jumat, salam Maulid Rasul, salam pagi, salam hari kebangsaan. Kan semua salam ni tu. Daripada kau nyebut salam saya ada pahala ya. Bagus nyebut Assalamualaikum, mudah-mudahan kita bahagia di hari Jumaat. Cukup. Tabarakallahu fika fi Jum'ah. Atau Jum'ah mubarakah. Ya boleh ya, nang diboleh. Jum'ah yang diberkat. Salam Jumatnya ada. Jum'ah mubarakah ada. Yang jawab macam ni lah kami nak nyebut. Biar kata. Bila saya nego macam ni. Macam ni lah kami nak nyebut. Yang si tahu siapa saya. Macam ni lah kami nyebut, saudara, mesti nyebut salam Maulid Rasul. Padahal kan jabi kau salam, Assalamualaikum. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Cukup. Beri salam dan berselawat kepada Nabi. Mau Nabi ketika Maulid Nabi kah, ketika si Maulid Nabi kah, kita boleh beri salam dan selawat dengan Nabi, dapat pahala 10. Man salla alaihi marrah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa memberi salawat dan salam kepada aku sekali, Allah akan balas 10 kali salawat. Pahala. Oh, cemiao, tanya. Terima kasih. Tanya si tahu. Kena terekod-rekod. Ini itu kan salam subuh. Salam tahajud, tidak menyangkat tahajud ketiga. Nak madahnya tak tahajud. Salam tahajud. Jadi orang tahu lah yang tahajud malam tu teh. Salam puasa 6. Artinya puasa 6 lah. Salam puasa Isnin. Ya sebenarnya sambil riak. Okay? Sambil riak. Jadi dilarang. Semua benda didengar, dibaca, dicerita dengan orang. Atau di forward dengan orang. Di share dengan orang. Sebab kita lebih suka nulis kita pun misalnya. Oh nyetuk mati. Kita ngkas ya inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tulis kita pun sama ada Rumi ataupun Jawi. Tok si, nya akan ngambil emoji ya nak. Emoji no muka no ya. Depannya ada inna lillah wa inna. Bukan kau nulis. Ni kau dapat pahala. Kau dapat pahala apabila kau ngeluar dengan mulut kau dan kau nulis. Oh, kau dapat pahala. Tu orang tahu siapa nak kan nulis. Kau guna klik kau kirim kau nya. Okay. Jadi kan tadi kita dah baca surah Yasin. Semua nak di forward kita dengan orang, perkataan nak diucap kita dengan orang akan
tulis dan ditanya di akhirat. Nak di forward kita dengan orang, ditanya. Benda yang bagus kan isi, sesuaikan isi. Lebih baik kita tulis sendiri, walaupun ringkas. Tulis sendiri, daripada kita menggunakan emoji-emoji. Kalau kita mau pahala lah, maksud saya bukan saya rasa salah. Bukan saya kata salah pakai emoji ya. Nak kata-katanya betul. Maksud saya, kita mau pahala untuk kita. Karena kita yang berusaha menulisnya. Kita nanggap dalam surah Yasin ayat 12 yang saya baca tadi. Cuba kita dengar baik-baik surah Yasin tadi. Sungguhnya kami menghidupkan orang yang mati dan kami tuliskan segala yang mereka telah kerjakan serta segala kesan perkataan dan perbuatan yang mereka tinggalkan. Dan ingatlah setiap sesuatu kami catatkan satu persatu dalam kitab yang jelas nyata. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ingat ayatnya. Banyak pelajaran yang dapat kita ambil untuk kita pun. Baik. Didengar, mengkhabarkan segala apa yang didengar sehingga seorang mengatakan, dikatakan demikian dan si fulan berkata demikian, semata-mata bersandar pada apa yang didengar. Yang pun si tahu sebenarnya cerita ya. Tapi oleh karenanya dengar, hanya coba nyerita dengan orang. Nyerita dengan orang. Nya nyerita ya tanpa ilmu. Nya sebenarnya si tahu cerita ya. Nya dengar sikit aja. Dah nya ngulas ya, campurnya air sikit. Cerita jadi rindu nya dengan cerita. Dicampur, diolah, jadi apa, tambah, nak kurang. Nak panjang ni lah, dipendeknya. Makna yang nisi nyuruh tetap. Campurnya supaya orang tetap dengar. Dah diedit. Okey? Ya maksud qil wa qal tadi. Mengikut dalam buku sebelah tu lah. Semata-mata bersandar pada apa yang didengar, tujuannya adalah berlebihan dalam memperingatkan. Dia nak nunjuk bahawa dirinya tahu berita. Latest aku, setiap hari latest berita aku tahu. Walaupun berita yang belum jelas. Tentang pembubaran parlimen tu nak. Dalam seminggu-minggu tu tiap nak cerita yang nak habis-habis. Ada kata, si akan dibubar parlimen. Kerana kita tu akan berhadapi dengan banjir. Ada kata dibubar kerana tekanan daripada Sida UMNO dan segala macam. Ada BN supaya disegerakan pilihan raya ke-15 nak. Ke-15 disebabkan macam-macam sebab lah. Konoknya Ismail Sabri pergi ngadap Agung. Kena yang ngadap Agung. Dia kata Agung si berkenan. Nyetuk pada Agung. Agung berkenan. Nyetuk. Agung si berkenan. Kelahi. Kali itu Ismail Sabri mengisytiharkan parlimen dibubar hari ini. Mari nak. Udah nak kelakai, keda semua muka. Okey, keda semua muka. Kena. Dia cuma dengan berita-berita diolahnya tu pasal seolah-olah nak katanya yang paling betul, nak kata orang tu si betul. Akhirnya jadi kena ada seorang biak Sabah. Dah dengar? Jufazli. Ya Allah. Ya. Mulas. Kenapa? Okey. Allahu Akbar. Berapa banyak malaikat. Berapa je malaikat nulis. Sampai sejam, 2 jam je kelakar. Nganuk, nyetuk, nganuk, nyayang, nganuk, semua orang dia nganuk. Ayat disebut oleh Nabi tadi, qal an qila wa qal. Apa qil wa qal? Banyak cakap. Jadi banyak cakap dalam bentuk memberi makna, mengkhabarkan segala apa yang didengar, sehingga seorang mengatakan, dikatakan demikian dan si fulan berkata demikian, semata-mata bersandar pada apa yang didengarnya sahaja. Kita langgar pelajaran daripada hadis 16 tadi yang kita baca. Pertama,
Haramnya berdebat dan bertanya tanpa adanya manfaat. Haram berdebat, berdiskusi, berdebat tanpa adanya manfaat. Minat ke kelahi aja. Membangkitkan kelahian antara ini tu kita nanggana sida ulama moden gini itu suka nak berdebat. Mun ya kita berdebat lah. Aja ngajak berdebat. Berdebat dalam internet, dalam Facebook, dalam live streaming, dalam apa aja lah. Berdebat. Dia tu malas lagi nganu. Malas. Si sampai ke natijah, result-nya apa sih tahu. Masing-masing anggap diimpu betul, orang lain salah, nyetuk menganggapnya betul, nyetuk salah. Please. Dalil lah si dia dengar lagi. Semua dalil orang nak dianggapnya salah, semua dianggap si betul. Dalilnya nak pelesui, dianggapnya betul. Okey, berdebat. Ulama-ulama dulu ni ada kita nanggap macam antara Imam Syafi'i dengan Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, Hanafi. Tiada riwayat yang mengatasi Datuk kerja je berdebat. Tiada. Dia hanya berkelakar benar berbincang. Tanpa berdebat, saling salah menyalah. Macam Imam Syafi'i madah. Bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat daripada surah Fatihah. Dalam mazhab Syafi'i mesti baca Bismillahirrahmanirrahim. Dianggap Fatihahnya belum sempurna. Sedangkan Imam Malik, gurunya pun menganggap Bismillah bukan daripada surah Fatihah. Malah ada hukum dan nyamadah fatwa mazhab Maliki baca Bismillah dalam Fatihah ketika salat adalah makruh. Adanya kelahi. Oh, kau yang Malik pandai-pandai. Kau Syafi'i, kau yang murid aku. Pandai-pandai kau madah nak surah Fatihah. Coba nak zaman kini tu. Oh, jadi isu lah. Berkelahi sama dengan pun. Berdebat. Si mau kalah dah. Soal ada dirinya banyak lagi dalil. Mun sidak mazhab, ya dulu perangai kepada ulama kita kini tu. Si ada sampai ke kita tu ilmunya. Kalau hancur tengah seraya aja. Kena ilmu dak nyai berkat. Ratusan tahun dah. Imam Syafi'i dah 1000 lebih tahun. Imam Malik dah 1000 lebih tahun. Ini akan termasuk tabi'in. Coba tak dengar ilmunya. Kita dengar kitab-kitab sudah. Dalam tu nak. Ibn Taymiyah misalnya. Ulama kita bawa nulis buku kecil aja dah kambuh. Nulis buku kecil. Tu. Baca seolah dah nulis 15-16 jilid. Dan mazhab Syafi'i itu Al-Umm 10 jilid. Belum lagi nak lain. Lebih kepada komersial kita kena. Kejual. Sambil kelakar ceramah kempen. Saya ada buat buku ni. Belilah tajuk ini. RM15 saja. Nah, beza. Kerana tadi dalam tu mana larangan tadi bertanya tanpa adanya manfaat. Larangan berlaku boros dan bukan tadi. Ni, nyalah membuang-buang harta. Larangan mengkhabarkan segala apa yang didengar tanpa meyakinkan kebenarannya. Yakin dulu kebenaran yang kita baca ya. Baru kita ceritakan orang. Confirmkan benda yang betul, accuratekan isi berita yang sampai dengan kita ya. Benarkan isi, baru kita nyoba cerita dengan orang. Okey? Ya kah? Mungkin saya rasa setakat aja dulu. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.